A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan soalan dan jawapan daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 untuk tajuk bahagian hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Buku teks tingkatan 5 muka surat 72. Secara keseluruhannya untuk bahagian penilaian dalam tajuk ini terdapat 6 soalan yang bermula dengan soalan ataupun arahan tentang bacaan hadis dan berakhir dengan soalan kebat berkaitan dengan tajuk ini. Jadi sama-sama menonton video ini sehingga ke akhirnya untuk kita memahami dan membincangkan ataupun untuk ulang kaji soalan dan jawapan dalam buku teks untuk tajuk ini. Soalan ataupun arahan yang pertama, baca hadis dengan betul di hadapan guru. Jadi saya rasa pelajar telah membaca hadis ini pada sesi ujian UTQH yang lalu. Tapi untuk kita menjawab ataupun menyelesaikan arahan ini, bolehlah kita membaca hadis ini dan pelajar boleh ikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Jadi pelajar boleh lihat link di atas ni untuk rakaman yang saya buat sebelum ni untuk bacaan hadis bagi UTQH. Selesai soalan pertama. Seterusnya soalan yang kedua, apakah maksud potongan hadis berikut? Jadi yang ni kita perlu rujuk buku teks. Yang pertama, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. Maksud dia 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua. Yang ketiga, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang hidup taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulani tahabba fillah, dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhaf ni takut. Yang keenam, wa rajulun zakarallah, dan seseorang secara bersendirian mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai soalan kedua. Seterusnya pelajar sekalian, soalan yang ketiga. Senaraikan 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis, yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Okey, tadi taat beribadat, pemimpin yang adil. Supaya senang kita nak ingat, 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kelima, seorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Okey, yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah
Subhanahu wa ta'ala sehingga menitiskan air mata. Mengingati Allah. Okey, selesai soalan 3. Seterusnya soalan yang ke-4. Terangkan, perlu ada isi dan huraian. Cara pelajar perlu memberikan perbuatan untuk menjadi golongan berikut. Jadi yang pertama, seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, melaksanakan tuntutan solat 5 waktu dan ibadah puasa dengan sempurna. Isi, supaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ni huraian. Yang kedua, seorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Yang ni, tadi yang pertama. Jadi bagaimana caranya melaksanakan solat fardu secara berjamaah? Agar mendapat banyak pahala, huraian. Seterusnya yang ketiga ni, seorang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dan berpisah kerananya. Caranya sentiasa membantu rakan yang dalam kesusahan. Agar dapat bersama-sama menyelesaikan masalahnya, huraian. Okey, yang keempat, seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah. Ya, ni golongan yang disebutkan dalam hadis. Cara untuk menjadi golongan keempat ni, menjauhi pergaulan bebas tanpa batasan. Agar, kata hubung, hidup terpelihara daripada maksiat, huraian. Kemudian kelima, seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Jadi caranya sentiasa beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar diampunkan dosanya, huraian. Okey, selesai untuk kita beri jawapan soalan keempat. Seterusnya soalan kelima, terangkan, perlu ada isi dan huraian. 2. Pengajaran hadis. Bila pengajaran, perlu tambah pendahuluan kepada pengajaran, iaitu kita hendaklah. Okey, pengajaran pertama, kita hendaklah. Pendahuluan, berusaha untuk mengimarahkan masjid. Agar syiar Islam dapat ditegakkan, huraian. Ini pendahuluan, kata hubung, syiar Islam dapat ditegakkan. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah saling mengasihi, huraian. Isi, supaya masyarakat hidup aman, damai, huraian. Okey, selesai yang kelima. Soalan yang keenam, soalan kebat. Okey, ini stimulus, penyataan pada soalan. Amalan bersedekah secara terang-terangan diharuskan oleh syarak dengan syarat-syarat tertentu. Kemukakan pandangan anda tentang amalan tersebut. Jadi kebat perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi untuk jawapan bagi soalan ini, kita bagilah apa kesan daripada sedekah secara terang-terangan ni. Sedekah secara terang-terangan dapat menarik orang lain turut sama bersedekah. Kerana turut berkongsi perasaan belas kasihan kepada orang yang ingin dibantu, huraian.
Kesannya, masyarakat yang akan dibantu akan mendapat banyak manfaat huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Okey, yang ini kesimpulan. Ini pendahuluan kepada kesimpulan. Yang ini isi kepada kesimpulan. Kemudian ada huraian kepada kesimpulan kita yang boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain. Selesai kesimpulan dan selesai soalan kebat yang ke-6 dan soalan terakhir untuk tajuk ini. Jadi pelajar, setakat itu saja untuk perbincangan soalan dan jawapan bagi tajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih, semoga berjaya dalam SPM. Terima kasih subscribe Yunaf Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.